Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu untuk menyambung siri pengajian kita Minhajul Abidin. Kemudian itu kita masih lagi di Muqaddimah kitab ini yang menjelaskan tentang sinopsis atau ringkasan yang ada dalam kandungan kitab Minhajul Abidin. Kita sampai muka surat itu Quran itu XIX. Itu kita dah menjelaskan tentang perbahasan, skop perbahasan ilmu ataupun tasawuf ini ialah membicarakan tentang mawdu' atau topik yang berkait dengan persoalan ihsan. Ihsan ini letaknya di qalbu, di hati, dan disitulah lahirnya takwa. Jadi pada pelajaran yang telah lalu kita telah bincangkan tentang kandungan perbahasan ihsan itu sangat luas dan sangat mendalam. Yang benar bila kita sebut ihsan, dia bukan lagi berada di alam yang boleh digasar. Disebut ihsan, dia bersifat ghaib, ya, tidak kelihatan tapi wujud. Dan dia sangat luas dan mendalam, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Betapa apabila diharung sudah melangkah dalam ilmu yang membicarakan tentang ihsan ini, dia mendalam, menjauhi, sangat luas, sehingga kadang-kadang tak sampai dan tak mampu dibaca oleh kebanyakan orang. Kefahaman yang dah dicapai oleh qalbu atau batin yang mencapai hakikatul ihsan. Dan ini itu perbahasan tentang ilmu tasawuf. Kita sambung perbahasan yang telah lalu. Bawahnya, selanjutnya sesungguhnya hamba Allah itu apabila mulai bangun dan ingat beribadah, dan ketika itu ia tajarrud,
yakni mengosongkan hati menempuh jalan ibadah, maka ia akan didorong oleh adanya suatu lintasan di hatinya yang suci. Lintasan itu adalah pemberian daripada Allah dengan taufik yang khusus dari Allah, dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, "Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Jadi bila kita dah faham apakah makna ihsan, masuk dalam Allah ikut perbahasan dan mutasawuf, bila seorang dah faham hakikat ini, maka dia kata dia mulai bangun, artinya bangkit kesedaran. Apa maksud bangun di situ? Orang yang dah digerakkan oleh kenyataan yang lahir daripada ihsan ini dalam diri dia. Dia kata dalam teks dia, ai ma yastayqadhu min sunnatil ghaflah ila izzatit tayaqqus. Dia ingat dan boleh bangun daripada apa? Dia sedar min sunnatil ghaflah, mula sedar tentang ghaflah. Ghaflah ni apa? Ghaflah ni leko, lalai. Maksud lalai ni dalam ibadah, kita nak istiqamah dalam ibadah ni, betul-betul menumpu ibadah, tumpu cari ilmu, tumpu mujahadah, tumpu zikir, akhirnya bentuk lalai ghaflah di situ. Ialah biasa orang tu nanti dulu pergi kahwin, ubah, pergi kahwin, pergi rumah, tidur, pergi anak, soalan, pergi cucu, soalan, pergi step-step yang disebutkan tu tadi, itu di mana ghaflah, lalai. Sebab ibadah ni dia bukan tunggu becek. Ibadah ni dia ada tuntutan bersifat masa dan tempat. Setiap masa berlalu di sana adanya tanggungjawab ibadah, tapi lalai. Jadi apabila sadar tentang hakikatul ihsan, satu bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala telah tertafi sejak manusia diciptakan dalam bentuk roh. Alastu bi rabbikum, Allah tanya. Zuriat Adam dalam bentuk benih, dalam sulbi Adam dikeluarkan oleh malaikat. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu, yang menyusun untuk kehidupan kamu, hukum, sistem dan sebagainya? Semua roh menjawab, qalu bala, benar, kaulah Tuhan kami, syahidina, kami bersaksi, la ilaha illallah. Sejak itu lahir manusia ke bumi, kemudian melalui proses pembesaran, dia dewasa atau balik, maka bermulalah tanggungjawab ibadah. Tiba-tiba dili tunggulah pencen kasih ya Allah. Jadi sebelum pencen tu mana letak tu? Siapa nak build out account sebelum pencen tu? Itu maksudnya. Jadi Imam Ghazali kata ihsan ini yang terkandung dalam pembahasan tasawuf, dia akan membangkitkan istaiqaz, kesedaran ini, keinsafan ini. Dia pergi sunnatul ghaflah, keadaan lalai, leko, tu saudara, tersentak dah bencin dah, kan? Banyak pun tak selesai. Nanti peranan ihsan, penting. Kemana dia bawa bila dia sedar? Ila izzatit tayaqqus, ila izzati at-tayaqqus, kekuatan keinsafan, kesedaran batin yang lahir daripada ihsan itulah yang akan mendorong dia untuk terus bangun, kabur balik apa yang tertinggal. Tuan-tuan, bila kita bincang tanggungjawab kita ni dalam syariat, dia ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Kita kadang-kadang gagal ataupun lupa ataupun terlepas pandang nak mendetailkan fardu ain itu apa, fardu kifayah itu apa. Kita terbayang fardu ain ni
budak-budak kafah ya. Abah, Umar, atuk tak terlibat potong air. Kita mau dah. Mana belajar? Di sekolah kafah. Terbayang budak bu? Budak. Kadang-kadang budak-budak di kafah ni dia hafal nama malaikat 10, nama nabi-nabi sifat 20 kan. Balik anak cucu balik Allahu tidak berapa anyuan ni. Apa itu kan? Tak awak tak ingat tak? CEO jadi uban. Asah CEO. Itu ghaflah. Contohlah, lalai dalam konteks memahami tanggungjawab melunaskan fardu ain. Kemudian fardu ain ini kalau kita cerakin dan detailkan banyak yang tertimpa ke atas diri kita yang kita sendiri kena clear kan banyak. Tapi kadang-kadang lepas pandang rasa-rasa diri dah perfect. Maksudnya ghaflah, sunnatul ghaflah, keadaan lalai sehingga lupa buat persiapan sepanjang perjalanan umur. Tapi bila dia faham tentang hakikat ihsan ini, dia akan sedar ihsan dan bangun beribadah ataupun mengisi ruang-ruang dalam orang tadi itu. Dan ketika ia tajarrud ni apa adalah? Tajarrud ni satu istilah tasawuf kan? Sehingga disebut dalam ilmu tasawuf adanya maqam tajarrud. Tajarrud ni orang dah sampai di tahap dia tak pakai maqam asbab. Sebab tu sebab tak pakai. Itu dengan Allah Ta'ala. Kita orang awam ni dah sampai Tapi istilah ni diguna apabila ketika ia beribadah dalam keadaan tajarrud. Tajarrud ni apa? Tajarrud boleh kita simpulkan sebagai keikhlasan. Ikhlas kan? Bila kita duduk, orang fikir umur kita balik 50, 60, mati, saya 2, 3, selesai. Contohlah, lahir perasaan saya begitu banyak tak selesai. Kau datang malaikat mau saya 2 ni kan? Ialah kau 2 aku gitu ni. Itu tajarrud. Dia dalam ibadah ni kena ada ini. Bila ada perasaan macam ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bangun buat tu. Contoh dia, kita sembahyang fardu sebelum tu ada sunat qabliyah dan ba'diyah. Dulu tak kisah kan. Yang penting sembahyang, yang wajib kan. Dia baca itu ya kan. Peminallah tu kan tak semuanya kan. Lepas tu bangkit kesedaran dahulu solat qabliyah dan ba'diyah contohlah. Dan jaga sunat-sunat, solat-solat sunat yang lain. Itu maksud tajarrud. Lahir perasaan nak meningkatkan amal soleh. Ramai orang becen tak pada Al-Quran kan? Merah. Dua titik dia kata, mana aku ni? Kan? Dia bila tengok orang belajar, Allah, kau belajar tu hurufnya Allah daripada pacik belajar Quran sampai yang B belajar Quran. Sampai kau mau becen belajar Quran. Quran ni luas tuan. Maudhu' ataupun subjek Quran ni sangat luas. Dan kehebatan Quran ni tuan-tuan, dalam konteks fardu ain ni lah, kita nak kata tajarrud tadi. Tempuh jalan ibadat ni kita rasa kita sangat kekurangan. Quran ni tuan-tuan. Satu contoh lah. Dia masuk dalam fardu ain. Kita belajar, kita tajwid, qiraah kita, boleh belajar tafsir, boleh belajar lebih mendalam tentang ulum Quran dan sebagainya. Besar tuan-tuan Quran ni. Tak tu taklah Allah Ta'ala kata, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Quran ni Allah Ta'ala kata wahyu ni aku turunkan, serahkan pada bumi, langit dan bukit bukau, nescaya mereka akan hancur berantakan. Faham tak? Apa kandungan Quran yang boleh menyebabkan kalau turun di bumi, turun di bukit bukau, gunung ganang dan lagi hancur? Itulah kandungan Quran.
Nescaya kamu akan lihat langit dan bumi, gunung ganang yang nampak hebat gagah itu akan berkecah berantakan. Sebab apa? Jadi sifat Allah tadi bila tukar dia nampak benda ni. Disebut oleh Imam Fakhr Razi dalam tafsir Al-Kabir. Dia kata tentang kehebatan Quran. Benar-benar cari dalam ibadat pernah ada dalam hati kita. Imam Fakhr Razi dalam tafsir Fatihah dia menyebut suatu ketika malaikat azab bawa bala yang akan diturunkan pada satu negeri. Sampai di langit dunia, malaikat dengar masih ada anak-anak mempelajari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedengar lagi suara-suara itu di bumi, tempat turun azab. Malaikat terhenti malaikat bawa bala hancur sebuah negeri itu. Terhenti di situ. Saya dibawa naik balik. Direport oleh Allah Ta'ala, wahai Allah, di bumi tempat nak diledakkan bala ni masih ada anak-anak yang mengulangi ayat-ayat dan Quran, wahai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Dalam tafsir Al-Kabir disebut, dia kata, wahai malaikat, kau tangguhkan bala tu selama 40 tahun. 40 tahun sudah. Belajarlah Fatihah. Bila baca tak pandai baca Quran, ngadu lah ngaji, tak pandai ngaji Quran, kalau ngadu lah ngepet, tak ngadu ngaji, kalau ngadu aja. Kita nak tapak balik sunnatul ghaflah tadi. Benda-benda yang kita sambung dari lain, kita terlepas pandang. Patutnya kita tumpu lah itu, kan? Baru ni ada seorang ngadu. Kata Ustaz, kita ni sebuah masjid. Dia kata imam masjid tu Ustaz, setiap kali kalau saya pergi sembahyang di situ dari imam, saya akan apa-apa. Betul tak? Imam ni paling ketara tuan-tuan ialah bacaan dia, makharijul huruf dia. Itu akan jadi keutamaan orang kaum. Sekek imam ni dia mahu meletakkan. Itu sebab imam ni syarat yang akhra, yang lebih pasti dalam bacaan selain daripada ilmu, selain daripada syahadah. Dia tanya, boleh tak Ustaz saya mau faraqah daripada imam? Kalau imam tu naik lah dia, imam lain dia orang tokek yang dia seorang. Saya kata, dia macam mana dia baca? Dia sebut Alhamdu Al-Kham. Imam boleh-boleh jadi kalau kena clear lah, kan? Sebab Quran ni kena talaqi dan musyabahah dengan guru, mengadap gurunya, dengar dia baca Ustaz, betul tak Fatihah saya? Kan? Ini panjang aja rasa apa? Perfect ya. Bayangkan tuan-tuan, ini berlaku sebab apa? Lalai. Ya, esok tauliah imam ni tak mufti pun ini, kan? Mufti baca dia sakit. Ya. Kau jagunglah. Contohlah tajarud tadi, keikhlasan tadi menyebabkan kita berdiri untuk menghadap ilmu yang kita masih kekurangan. Itu tajarud. Ya. Dengan membulatkan hati menempuh jalan ibadah, maka ianya didorong oleh adanya satu lintasan. Tajarud tadi melahirkan perasaan insaf dalam hati yang dipanggil tajarud, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hakikat tajarud. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini maqam paling tinggi dalam tajarud. Kan bila dia diikat nak dibakar, api sudah menyala, datang Jibril. Wahai Ibrahim, perintahkan aku selamatkan kau. Aku akan selamatkan kau daripada bakar. Apa Nabi Ibrahim jawab? Allahumma ilaika bala wa amma ilallahi bala.
aku tidak berhajat kepada pertolongan kamu wahai Jibril. Kalau sekiranya ini perintah Allah, aku terima. Tapi kalau order ni daripada kau, tak payah. Aku rela mati dibakar. Ini maqam ataupun hakikatul tajarrud yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Andai takdir aku mati kawin atas punggung Nabi ni, itulah nasib dan qada Allah yang aku kena terima. Cuma maksud ikhlas yang dipanggil tajarrud gitu ya. Jadi bila lahir keikhlasan ini, dia kata dengan membulatkan hati untuk menempuh jalan ibadah, maka ianya didorong oleh adanya satu lintasan yang suci. Lintasan adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik yang khusus daripada Allah. Taufiknya apa? Untuk kita ni sebenarnya apa saja kita nak buat, kita tak perasan. Sebenarnya kudrat yang ada kat kita ni Allah bagi pinjam. Allah campak, dapat kita bercakap, dapat kita talan, dapat kita pandang, dapat kita rasa, dapat kita berfikir, dapat segala-galanya. Itu adalah daripada taufik min Allah. Taufik ni apa? Al-Musta'an, bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Tak apalah, ni dah automatik, dah package. Jadi manusia ni bila lahir dia umi, mata boleh berbalip, lidah boleh bercakap, selera tajam, dia boleh koja, dia boleh tu, boleh ini, boleh ni. Itu dah package. Sebahagian apa yang Allah tetapkan kita ni nampak macam dah jadi sedia kala. Tapi Allah nak beritahu, dia sebut taufik min Allah. Apa yang kita buat ni adalah izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud bila sebut, biasa kita dengar wabillahi taufik wal hidayah. Dulu satu ketika dulu orang Arab tukar wabillahi hidayah wa taufik. Dia tu dah asal macam tu dah tu. Wabillahi taufik. Sebab sebelum hidayah taufik dulu. Ya, sebelum hidayah taufik dalam hati kita, Allah dorong nak buat. Bila tak ada taufik, tak ada keinginan, tak ada minat. Biar lalu tak ada taufik. Bila ada taufik, datang keinginan, semangat yang kuat nak buat, dan dia buat amal tu, maka itulah hidayah. Di taufik ni penting tuan-tuan ya. Kita bergantung kepada pertolongan dan taufik daripada Allah. Itu yang kita Nabi ajar, kita selalu sebut wala haula wala quwwata illa billah. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Syafar dulu, kita kena declare tiap-tiap kita nak tidur malam, sebut tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Allah, declare dalam buku ni, tak ada daya dan upaya atau kekuatan berlakunya milikmu wahai Allah. Serahkan dia. Jangan tutup akaun lagi kan. Share bawah ni kan. Kan ni akaun akan share bawah tu. Hari ni collection bawah. Bawah tu. Kita tidur. Sebab bila kita tidur ni tuan-tuan, tidur ni maknanya mati. Tidur ni Islam dia mau tu surah, mati kecil. Mati kecil tu jadi mati besar. Sebab ya. Jadi kita ingat balik dalam persoalan kita dan Allah Subhanahu wa taala ni taufik dia. Kita harap la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita nak belajar. Kena clear Tuhan. Aku tak ada ilmu wahai Allah. Yang sifat maha berilmu kau, berilah aku ilmu. Aku tak ada rezeki wahai Tuhan. Aku rezeki Razak. Wallah kalau memberi rezeki. Begitulah seterusnya. Kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah merupakan lambang kepada sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam melakukan perbuatan kita, ya. Itu taufik. Disebut wabillahi taufik wal hidayah. Dalam berbahasa nahwu dipanggil jar wal majrur, ya. Macam bismillah lah. Bismillah. Bismillah tu tengah-tengah ayat. Dia tergantung macam tu, bismillah. Supaya Allah nak ajar kita, aku makan dengan nama, mulai ibtidah bi bismillah. Kayak baju bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu sebab ayat itu bermula dengan bi. Ini dia wabillahi taufiq. Jar dan majrur. Apa sebab dimaksud disebut dengan wabillahi taufiq? Maksudnya di situ ialah untuk lil ihtimam. Kita nak beri perhatian, sesungguhnya apa kita nak buat ni kalau tak ada izin Allah takkan berjalan. Kita rela dengan ikhlas, ya Allah, aku nak bangun tahajud, aku nak puasa sunat, aku nak baca Quran, aku nak berzikir. Kalau bukan dengan qudrat dan iradah wahai Allah Ta'ala, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil alim. Itu maksud ihtimam. Beri perhatian pada persoalan yang disebut taufik dan hidayah. Lintasan hati kita untuk beribadah, tuan-tuan, atau keinginan kita atau minat kita nak beribadah, kalau tanpa taufik dan hidayah kita tak akan mampu buat. Hargailah taufik itu, tuan, keinginan ini. Sebab di akhirat besok orang yang tak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah rukuk dan sujud, di akhirat besok bila Allah perintahkan dia suruh rukuk, dia tak akan mampu rukuk. Dia tak akan mampu sujud. Sebab sifat rukuk dan sujud itu adalah milik Allah di atas bumi ini bagi seorang hamba. Dia tak akan mampu rukuk. Allah nak tunjuk kebesaran dia, suruh rukuk, tak mampu, ya. Jadi inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin mir rabbih. Apakah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, ia dikurniakan Allah dengan suatu nur, apakah dia itu lebih baik atau tidak? Kalau tanya disebut taufik dan hidayah tadi, Nabi sebut tentang Allah lapangkan dada seseorang itu bila dia menerima Islam, sebab adanya nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Menurut Imam Qurtubi, nur yang Allah beri kat kita ni, yang dijelaskan oleh hadis tadi, apa dia? Yang pertama, kata Imam Qurtubi, yang dimaksudkan nur itu cahaya yang menerangi, yang menyuluh, yang menyebabkan manusia boleh memertabatkan diri dia ahsanul khaliqin, makhluk yang terbaik dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nur yang Allah berikan kepada hati orang-orang yang beriman dan Islam ialah, kata Imam Qurtubi, nurus sam'i, nur pendengaran ini diistilahkan sebagai nur. Indah bunyi suara burung kan? Ada tak peminat majais ni? Majais nur kan? Sedap dengar majais tu kan? Bahtera Merdeka, lelan kan? Cuba buka perak. Kita lupa ni, sedap dia beli apa? Dia kau berapa? Tahun 70-an, tahun zaman tu, kalau apa ni, yang jadi igawan orang masa tu ialah bila-bila ustaz je lah kan. Tahun 70-an lah, Kibari Santi, Bobby kan. Bila dengar lagu-lagu apa Hindustan tahun 70-an punya tu kan, lantik boleh ingatan zaman tu muda, lebih memberi.
Kan? Ya, ya tak? Itu nikmat yang dipanggil nur, yang ini as-samu, ni'matus sam. Pendengaran ini adalah sebahagian daripada cebisan makna nur. Nurun min rabbik. Kalau kita tak baca, kita tak hargai. Bila kita Allah, rupanya pendengaran Allah bagi ini sebagai nur, cahaya. Ajatu jeku utare mereki. Kan? Ini apa balik tahun 70. Contohlah. Aja tak? Ingat aja tak? Sudah boleh. Sama si Isan. Ha? Satu rakam lagi. Contohlah, ya. Nikmatus sam. Nikmat pendengaran itu dipanggil nur min rabbi. Cahaya yang dicampakkan oleh Allah kepada seorang hamba. Itu nur yang bersifat as-sam'u. Kemudian nurul basar, kashiful mubassirat. Ni mata. Mata ni adalah cebisan daripada hakikat pengertian nur min rabbik. Besar nikmat mata. Lens kita ni kalau dibandingkan dengan lensa kamera, dia tak pernah jam. Kalau lensa kamera tu kita snap 1000 gambar tak berhenti jam. Buat siapa kaki kamera ni ya tak? Tap tak berhenti 1000. Tapi lensa kita ni tak berhenti 24 jam. Tak ada masalah. Nurun min rabbi basar. Suruh hati tengok ni elok ni tak tak elok kan, sama kan. Kita boleh guna mata untuk menilai kan. Ni seorang kawan dengan pecet macam mana, tiba-tiba dia cerita bab politik. Cik, ni pilihan raya PRU 15 ni tak tahu siapa nak pilih, sama je. Siapa naik apa ni, sama lah yang ada ni. Dia pencet otak, aku pencet. Tipu akak. Itu nampak dia tak berilmu. Allah sebut dalam Al-Quran, afataj'alul muslimina wal mujrimin kal mujrimin. Sanggup apa samakan orang pendurhaka dengan orang-orang yang beriman, orang Islam? Itu hal yastawil a'ma wal basir. Allah Taala kata, buat pertimbangan. Tengok, adakah sama orang buta dengan orang calik? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ke orang yang berilmu dengan orang jahil? Semaklah sikit kan. Salah tu tuan-tuan. Allah bagi mata ni kan nuri min rabbih. Cebisan daripada makna nur daripada Allah. Kau tak gunakan mata ni sia-sia lah kan. Dia pada muda meraba-raba sampai benceng. Janganlah sampai nak mati pun meraba-raba kan. Kita buat pilihan berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan perasaan. Memang tak nampak kan. Cikgu Nan semua jelazah lebih kurang itu tu 52 ya. Di sudut mana? Cara terbenci lah. Di sudut mana? Sudut kepimpinan takkan sama dua ekor ni. Kan. Contohlah. Ini kita nak bawa kepada maqam ihsan. Allah bagi mata tu sebagai cebisan makna nur, kata Imam Qurtubi. Kemudian lagi dia kata nurul qalbi, lebih dalam lagi. Cahaya cahaya hati. Tuan-tuan, sebab Nabi kata dalam satu hadis, istafti qalbak
mintalah fatwa kepada hati kamu. Bila? Pesan Nabi Adam, 7 pesan Nabi Adam pada anak dia. Salah satu 7 tu dia kata, apabila kamu nak buat sesuatu pekerjaan, khususnya benda tu tak menentu, elok ke tak elok, kamu akan rasa tak tenteram ataupun hati berdebar dah. Itu pun tak elok. Mana datang itu? Hati ni bersih, nur. Istafti qalbak. Tanya fatwa hati kamu. Orang kumpul kan, buat kelapa sawit tu jalan tu nak lori. Sekarang kelapa sawit mahal kan? Setan pun kan? Tanya ke orang mau tamu, mana kita tahu. Hari ni maksimum naik 1 tan 1,600. Maksimum betul ni. 10,000. Siapa nak naik macam tu Lumuk tepi jalan. Ada kawan hantar video, mana motor? Tengok tak orang berhenti motor ambil sadar dan besar tu lah, berhenti motor buat lagi. Kan tengok tak orang dah boleh ambil sadar ni. Sebab mahal, buat tanda tu lebih lah RM50. Okey lah. Okey lah beli tepung beli gula. Pergi makan dengan anak, dia tak bangang dah. Dia tahu. Bila nampak dia tahu mencuri hak orang berdosa, dosa besar mencuri ni. Tapi bisikan hati dia tak mampu menolak keinginan dan perbuatan dia untuk buat maksiat. Nur yang ada ke hati dia sudah mati. Nur yang ada di kalbu ni tu lebih tajam dan lebih kuat. Kata Imam Qurtubi, bisikan pandangan hati kamu itu adalah cebisan daripada nur daripada Allah Ta'ala. Ya. Nabi Adam kata, antara kesilapanku dia beritahu ke anak Adam, bila Siti Hawa pujuk aku makan buah khuldi tu, hatiku berdebar. Tapi kata Nabi Adam, aku tak ambil pot. Pada signal dah sampai. Sebab hati, bisikan hati, bicara hati adalah nur daripada Allah. Itu maksud nur. Banyak Allah beri rahmat kita. Kita kadang-kadang pakai pandang benda ni ya. Dan yang terakhir kata Imam Qurtubi, nurul jawarih ma yabru 'alaiha min a'malit ta'at. Baca Iqra. Baca Iqra kita dah berapa? Berapa kan? 10 apa 10? Baca Iqra dah berapa? Baca Iqra kata Musa lah. Anggota sujud kita dah berapa? 7. Seluruh pancendera kita ni tuan-tuan, dia ada kewajipan. Apa kewajipan dia? Min a'malit ta'at. Ada kojo dia, ada tugas dia, melaksanakan perintah Allah. Bila pancendera kita ini kita buat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memaksa dan menundukkan seluruh pancendera anggota besar kita ni untuk tunduk kepada Allah. Itu termasuk dalam pengertian nur, cahaya kita tengok betul. Cara ahli ibadat tengok tenang kan. Selesai dah hidup kan. Ini kita beramuk bagi dia kan. Suami dia cakap dengan isteri cakap kat suami you. Suami cakap kat isteri I you ke rumah kan. Dia tak apa panggil I you tau. Kok mula panggil I you pula. Tolong Melayu. Cakap Melayu I tu aku, you tu kau. Then kau. Cakap Melayu lah. Berat.
Panggil abang, brother. Ya tak kan? Suatu adab yang kita perlu jaga. Adab lisan. Nabi kata antara yang banyak menjerumuskan kamu dalam neraka dua. Nabi pegang lisannya, Nabi tidik mata. Balik pada perbahasan asal kita tadi. Bila hati kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala, diberi ma'rifatullah, dan lahirlah kesedaran, keinsyafan untuk melakukan tuntutan-tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan taufik daripada Allah. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW, taufik yang mendorong manusia untuk melangkah melaksanakan ibadah dengan sempurna, itu dipanggil sentuhan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ditakkan, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna. Itulah kandungan permohonan kita, ya Allah kurniakanlah, ya. Rabbana hab lana min azwajina. Itu kita akan Allahumma inna na'udzubika min syaitan ma'ruf. Kita minta memperkokohkan simbahan nur Allah Ta'ala pada diri kita ni, supaya apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu isyarat, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyara. Nur itu apabila sudah masuk ke dalam hati manusia, maka ianya menjadi lapang dan lega hatinya, tenang. Sifat nur tadi disebut oleh Nabi SAW, bila Allah campak, yuqaddifuha Allah fi qalbin man yasha min ibadi. Bila Allah campak hakikat nur itu dalam hati seseorang, kata Nabi, lapang, tenang, lapang dan damai. Tuan-tuan, kita nak dapat tenang ni bukan tenang, dapat tenteram, bukan tenang. Tenang dan tenteram ialah melahirkan bahagia, kan? Kita kata kadang-kadang kita dapat cucu ni bahagia hidup, dia boleh tak? Balik dengan ramai rumah kita, sehari dua tak apa. Berkubang dekat itu seminggu, tak apalah. Hakul anak pada orang wali, dia nak tidur siang, tak ada. Dia sementara yang semacam kan? Kan? Saya ada 9 cucu. Kok terkumpul di rumah tu 3 hari kira lah. Masuk minggu, bulan raya tu. Apa sebab? Dia indah sementara, tidak kepada sifat nur yang Allah bagi. Tenang. Hatta digoncang oleh ujian besar sekalipun, dia tetap yakin ini adalah datang daripada ujian daripada Allah. Kita ingat itu doa Nabi Ayyub, Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita nak terima apa yang Allah beri ke kita, syukur tak syukur, elok tak elok, mani ke masam ke, gembira ke sedih ke, kita nak baca benda dah datang dia daripada Allah Ta'ala. Hati yang mana boleh baca ni? Hati yang Allah lemparkan. Sampai nikmat tak boleh lebar hanya pakai telinga. Tapi susah, sakit, ujian-ujian berat, kan? Saya mungkin dia kawan seorang, orang bawa lah, dia bilang, tapi ujung ayat dia dilumpuh. Masa tu saya di Jabatan Mufti, tiap-tiap minggu dia tidur. Tak faham letak gangguan. Saya ni lah pakai tapi goyang. Nak aku masuk masjid dah terlopek, kaki dia dah lumpuh. Saya nak tanya saya boleh tak? Tiap-tiap minggu dia akan tidur, ya.
inilah cara saya nak melompehkan perasaan nanti saya tak kira. Dia tanya lah Quran, hukum kan. Terima kasih saya. 8 tahun dia lumpuh kan, meninggal. Kamu tak je tak? Oh, lama 8 tahun melempeng. Orang dah bagi lapor kat saya dah jadi kan. Rumah pun dah biong sama saya dah. Kau nak agak orang lumpuh, kan bunuh lagi. Market value dah ada tu. Oh, main tu dah ni. Untuk memujuk menawar hati dia, tanya Al-Quran, Al-Hakam, Al-Fiqah, Tafsir, channel tak. Allah Akbar kan. Itu ayat saya lah penuh tuan tu kayak gitu. Ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala datang. Dia yakin. Tak apalah Ustaz kata, saya setakat ni saya redha lah apa yang pakai. Itu mahal tu tadi. Istilah kalimah ridha tu itu sangat mahal. Itu rintihan dalam istilah-istilah ini hasarah. Hasarah merintih. Oh lah mantap. Oh lah benci orang biasa. Tak ada dia. Mereka lah. Dia sampai pagi ini, dia selesaikan apa yang dia wajib dia buat. Kau dengan dia kalau tak selesai saya baca Allah SWT. Macam tu je. Clear kan? Ya. Kemudian sahabat tanya ke Nabi. Faqila dalam hadis berikut tu, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamati yu'rafu biha? Tanda Allah campakkan dalam hati dia hidayah, taufik, kemudian Allah bagi dia bisikan nur, tenang hati dia, bahagia dia, ada tanda tak? Tanya ke Nabi, ada tanda tak yang dapat dilihat, tanda orang tu dia dapat benda ni? Apa jawab Nabi? Tentu ada tanda tuan-tuan, kan? Apa tanda orang cikgu? Ada tanda cikgu. Apa tanda orang mengaji? Ada tanda orang mengaji kan? Ya kan? Tanya buat lagi dia boleh jawab ada sebab. Kan? Tanya cikgu, saya tak pukul waktu tu kan. Dia tanya orang mengaji, kalau tahu boleh jawab. Apa tanda dia orang bahagia, orang dapat tenang, Allah campakkan dalam jiwa dia nur ni? Sahabat tanya kepada Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, tanda orang dapat nur daripada Allah Taala ni, masuk dari perbahasan asal kita ihsan tadi tuan-tuan yang lagi. At-tajafi an daril ghurur. Tajafi ni Quran guna tatajafa junubuhum anil madaji. Dia jauh daripada tempat tidur. Tajafi ni anil daril ghurur. Dia memisahkan diri daripada kerja-kerja dunia yang tak berfaedah, yang tak bermanfaat. Cerita pasal dunia ni dah tak ada. Aminan tak? Ada orang lepas PJ ni semangat nak bisnes kan? Dah rencen bisnes kan? Kalau dah tak ada ni, tak. Dunia ni dah kurang. Dia lebih ke kita pasal ilmu, ibadat, Al-Quran, zikir. Lebih ke situ. Itu tak ada. Itu yang pertama. Tak mau di situ dunia ni apa ni? Nak kita cat-cat rumah, bulan pukul balik nak buat apa, tukar senti pun semua ni kan. Ada orang kata kayu tukar nasi rumah kan? Dia dah kan? Nasi dia dok dia dah juga. Ini soalan apa? Pakailah kan. Saya kalau rumah tu persoalan si ketoba tu, cakap kat rumah saya, selagi tak pudak apa dia tukar. Dia ada sapu gitu. Kalau banyak sapu, sapu dia. Banyak duit nak guna kat lain lebih manfaat. Kan?
Yang kedua, Nabi kata wal inaba ila daril khulud. Berusaha semangat untuk mencari bekalan nak balik. Apa maksud tuan? Kita umur dah 40 ke atas ni tuan, kecenderungan kita naklah lebih kepada akhirat. Ibadat-ibadat yang tak pernah kita buat selama ni cuba buat. Sunat taubat contoh lagi. Simple dia, sunat taubat tu 2 rakaat macam kata saya, 2 rakaat. Sunat taubat. Mudah-mudahan Allah perkenankan permohonan taubat kita. Dosa kita banyak kan? Banyak tak dosa? Kopuk dosa kita ni. Pinjam kopuk orang tak benar ni. Jazak kan tak kopuk. Ya kan? Ya jangan domain dengan tanam tak diri untuk kecil duit kan? Kopuk tu depan apa? Depan badi. Why badi banting apa? Maksudnya kopuk tu kan? Kui. Orang Jawa panggil kui. Orang bawa tu orang bawa kui ke? Kui kan? Kui kita kopuk. Dosa kita ni kopuk. Bertimbun. Tapi kita tak sedar. Bila kita kembali kepada membahaskan hakikatul ihsan ni, baru nampak diri tu. Tidak begitu. Banyak tak selesai ni. Ya. Penting ya. Jadi orang yang ihsan, yang solid batin dia dengan benda-benda macam ni, yang tanda ni ialah inabah ila daril khulud. Dia mencari peluang-peluang kelebihan amal. Sikit tak apa. Tapi mustamir, berterusan. Zikir lepas solat kita tu kekalkan. Ada lepas maghrib, kita lepas subuh. Dia duduk tempat amal naik ke atas. Ya. Report cantik lah. Setiap kali naik report ke atas, dia apa tu? Haji Razak sedang berzikir. Orang kusyasi. Subhanallah. Setiap hari report cantik kan? Ya. Bila lagi? Kemudian Quran. Saya selalu sebut Quran ni apa tuan-tuan ya? Quran ni mukjizat al-kubra. Mukjizat Nabi yang paling besar yang ditinggalkan ke umat ini ialah Quran. Tuan-tuan baca yang tertulis di kitab, di buku ayat Quran. Tetapi yang tuan-tuan baca itu ialah kalamullah, perkataan Allah. Wahyu, mukjizat. Tuan-tuan baca khatam sekali, natijah dia lain. 2 kali lain, 10 kali lain, 30 kali lain. Itu bab khatam. Kemudian isi kandungan dia. Beri perhatian Quran ni Jangan ambil ingat sebab masuk dalam perkara-perkara yang akan melazimi suburnya ihsan. Kemudian Nabi kata tanda yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Kan kita selalu doa tuan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sebab kita lepas dah dewasa ni, dah tua dah pencen, tapi ni kita nak ke mana kan? Nak mati ya. Ingat tak nak mati ni? Terjenuh diri kita. Kau ingat tak kau nak mati? Entah, dia kan? Sio jawab dia. Lebih teruk ni, ada kau mati. Tulis sio. Bila soalan-soalan yang timbul menunjukkan dia tak sedar dan dia lupa untuk buat isti'dad, persediaan nak bawa balik tapi memang mati. Tanda orang ada ni nur daripada Allah Ta'ala ni, Nabi kata isti'dad qabla al-maut. Dia buat persediaan sebelum mati. Yang ini ibadat, mujahadah, ilmu, zikir dan sebagainya. Dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Allah sebut dalam Quran, ingat kita.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan buatlah persediaan untuk kamu menghadapi hari selepas kamu mati. Quran, jadi kita baca terjemahan, tersentuh hati kita. Step kedua, kita baca Quran selain daripada untuk baca dapat pahala ibadat. Step kedua, baca Quran dengan tadabbur. Apa dia tadabbur? Baca Quran, tengok terjemahan apa Quran cakap. Batin kita sangat cepat tangkap benda-benda macam ni, ya, di Quran. Contohlah, kalau ada tanda-tanda ni dalam diri kita, sebagai bukti adanya tanda-tanda hidayah Allah ke kita tu, Allah pilih kita untuk menjadi seorang ahli ibadah. Kemudian apabila Nabi SAW menyebut demikian, benda ni ditambah oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia Qut Al-Qulub. Imam Abu Talib Al-Makki ni tuan dia lebih awal daripada Imam Ghazali lagi. Dan kitab dia Qut Al-Qulub, makanan hati, 2 juzuk dia kata dalam tu, tanda-tanda hati yang dah berubah dapat cepisan nur daripada Allah Ta'ala ni. Dia kata yang pertama, az-zuhdu fid dunya, kena ada sifat zuhud. Apa ni sifat zuhud ni? Sayyidina Ali kata ada 2 sifat zuhud. Orang zuhud ni ada 2 ciri dia. Dia tidak bersedih dengan nikmat yang hilang daripada tangan dia, dan dia tidak terlalu gembira apabila dapat nikmat. Ada 2 ni tanda ni, itu tanda ada sifat zuhud dalam hati. Kadang-kadang Allah nak uji kita supaya ada sifat ni hilang duit kita, kan. Hilang duit kau sekat dekat 30 tak apa, ya tak? Hilang 1000 kan. Pergi keluar duit cash, kalau rumah apa tak kocek dah tu, kan, 1000. Atau rumah syarat apa tu, yang awak dah ramai pun boleh pergi seorang tu keluar duit, pergilah ramai. Tengoklah perubah kan, kau tak panjang, kan, sangi di orang lain. Apa jawab dia lah? Joki orang lain. Pek tak pekan? Ya, pekan tu lah. Tak ada joki itu. Niat jumpa-jumpa tu sokah lah. Orang main senang, kan. Boleh tak? Dia tidak bersedih dan tidak berduka terhadap nikmat yang hilang. Baca selapis sebelum tu. Nikmat ni semua lagi. Dia boleh ganti tak? Ganti. Nabi kata nikmat yang Allah tetapkan kepada kamu, dia akan sempurnakan nikmat ini sebelum kamu mati. Don't worry. Dia akan cari mana lubuk kita mati, dia akan sampai. Atau keyakinan-keyakinan yang bersifat ihsan tu, kalau kuat, ya, kalau ada sifat zuhud, dan bila dapat nikmat dia tak terlampau terlalu gembira, jangan lupa, kan. Dapat cucu sulung bukan meriah je lah, kan. Dapat cucu lah. Dah lama dah tak ada kewin dah. Belum-belum mungkin, kan. Oh mak, buat bersama, kan. Tengoklah budak putih melompat hidung mancung, kan. Tengoklah buat ni, mana masih yang jompo tu belatuk tak ada orang itu terus dia. Tu pandai. Hari sakit. Hitam yang tu. Ya, dia.
Yang putih ni dah warna ni kan. Yang putih ni pohon. Dapat nikmat tu kena ingat, jangan lupa. Dengan lahir sujud syukur. Sujud. Ya Allah, terima kasih. Thank you God. Sujud. Itu adab yang beda. Mana datang daripada ihsan ni lah. Kau sampai panjang umur kau dapat tengok cucu. Alhamdulillah. Sujud syukur. Itu akhlak kita. Kan? Ini WhatsApp gatul seluruh dunia dapat cucu. Kan? Itu moga. Jangan. Saya dah sebut lagi tu. Yang Syekh Abdul selalu sebut ain ni, ain ni. Kau dapat nikmat. Kau jangan pakai terlalu tegih, kau pakai dapat ni. Allah tarik besok nikmat tu. Sebab kau tak syukur sampai tahap pertubuhan kau pun pupus besok. Ketika ain tu kan. Ingat, nikmat kita dapat itu daripada Allah. Duit hilang 1000. Kepeng dia ada 1,000 ni tak ada hal 1000 lah. Ya kan? Lepas tahun sampai ulangan tu, lebih dari 1000 dia kan. Yang 1,000 ada dalam akaun tu tak baca si yang 1000 tu baca kan. Yang kau dapur pergi tidur masjid, lekah tak ambil kalau tak ambil apa. Dan kau bakti. Satu dia tuan, benda hilang, nikmat hilang daripada kita ni. Baik kita pernah ambil hak orang. Dia Allah tak balik cash masa tu dah. Dalam lopek berlalu masa diklaim balik kan. Mana kita ingat ni? Dosa dan dosa yang kita buat dahulu kadang-kadang Allah klaim demikian ya. Itu yang kedua. Zuhud itu tanda lahir dalam hati dia ciri-ciri taufik, hidayah dan nur yang disebut oleh Nabi tadi. Yang ketiga, wal iqbal ala khidmatil maula fa husnut tawadu. Iqbal ala khidmatil maula, semangat dia beribadah semakin kuat. Tinggi keinginan untuk beribadah. Dia beribadah ni tuan. Zikrullah ni contohnya. Dia ada candu tu kan. Bahasa wala. Dia ada daya tarik dalaman. Ini kata rasa lazat tu suara kan. Saya kata melam dengan zikir ya. Sampai satu tahap kemanisan zikir ni tuan, yang Nabi sebut 7 golongan dapat nama Allah tu, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang hamba Allah, dia berzikir beribadat kepada Allah seorang diri, sampai tahap lahir rasa takut kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dia buat. Bila dia ingat dosa, ingat azab Allah Ta'ala, lahir perasaan takut. Fafadat aina, lalu mengalirlah air matanya takut sebab perbuatan dosa dia. Air mata itu sangat berharga, termasuk dalam satu golongan daripada 7 golongan yang akan dapat naungan pertolongan Allah pada hari kiamat. Itu maksud yang disebut oleh Imam Abu Talib Al-Makki dari khidmat al-maula. Sungguh-sungguh kan? Kalau kita baca Quran tuan, istighfar dulu, surah Nabi, putuskan hubungan kita dengan dunia luar. Contohlah, putuskan hubungan kita dengan dunia luar, fokus kat itu. Sikit tak apa, setengah muka surat tak apa, tapi serius. Kita baca tengok terjemahan, apa maksud dia. Putuskan hubungan pemikiran kita dengan dunia luar. Tulikan. Penting kan? Kualiti ibadat kita tu macam tu. Bukan banyaknya, kualitinya.
Kita buat zikir la ilaha illallah 33 kali. Kita tahu tak? Lepas solat la ilaha illallah. Faham balik? Faham balik kalimah la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Itu powerful tu. Kayak mana kita mulakan zikir itu dan kita wakaf dia kayak mana? Jaga lah ya. Sikit lah apa tapi secara mustamir buat. Ya. Khidmat ibadat kita kepada Allah berkualiti. Datang berjemaah di musalla di masjid. Hebat tu. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang lelaki yang hati dia sentiasa solat berjemaah di surau atau di masjid. Faham tuan-tuan ya? Okay. Itu yang ketiga. Khidmat lil Maula, beribadah kepada Allah. Kemudian husnul tawadhu. Sifat tawadhu ni apa? Di pakaian kita tuan-tuan. Ini tanda-tanda yang ada pada diri kita buktikan benda yang batin tu ada. Tawadhu, husnul tawadhu. Apa dia tawadhu? Low profile. Saya nak ungkapkan orang low profile ni nak cerita lah dia jaga sangat dia ada orang tak perasan, dia tak ada orang tak tahu. Ni dia sentiasa nak jadi somebody. Dia sentiasa nak tunjuk kepala dia ada. Kan? Dipanggil hubbuz zuhur, suka menunjukkan diri, ataupun hubbuz syuhrah, suka nama disebut. Itu lawan kepada sifat tawadhu. Orang yang tak ada sifat tawadhu, hubbuz syuhrah dan hubbuz zuhur tadi tu suka menunjukkan ni, dia kawan dia orang somebody VIP. Orang tempat dia letak tintun tu di rumah. Jauhilah. Itu kontra dengan hakikat nur yang disebut mir rabbik. Itu campak kita. Artinya bina sifat tawadhu, low profile. Itu tanda dia. Kata Imam Abu Talib Al-Makki, wal isabah fil ilmil mawahib min Allah. Ini lebih hebat tuan-tuan. Isabahnya apa tuan-tuan? Dia dapat rasa. Dia dapat rasa sesuatu yang Allah campakkan ke hati itu, dia dapat rasa. Oh, dalam hati dia dapat rasa kan. Sebut syukur dengan nikmat. Apa hakikat syukur dengan nikmat ni tuan? Dia dapat rasa dalam hati dia. Apa hakikat syukur dalam hati ni? Macam mana pelaksanaan dia? Saya jumpa seorang cikgu lah, perempuan. Kuat belajar. Dia berikut Syekh Faiz. Saya Syekh Faiz. Dia mengaji dengan Syekh Faiz Quran. Satu hari dia beritahu, Ustaz, saya setakat ni Ustaz kata, apa saya minta Allah bagi. Dan confirm Ustaz kata. Ya. Saya akan bangun malam, lu ajak rosak kita malam mengajar dia kata. Setakat ni Ustaz kata, confirm. Dia diri Allah Ta'ala tu live. Maksudnya dapat tengok, dapat rasa. Ini dia panggil apa? Isabah fil ilmil mawahib min Allah. Allah bagi dapat rasa. Allah dapat syukur. Terima kasih. Di sini tuan-tuan, peranan amal zikir yang kita buat. Ya. Zikir-zikir kita amal ganda tuan-tuan. Dia ada spirit kan? Dia ada rahsia gitu. Kita baca Allah malam ya lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa lima ataita wa la yanfa'u zal-jannah. Nabi kan tak suruh baca tiap kali solat. Kesan zikir kita tuan yang Nabi ajar. Orang ni dalam keadaan tekanan. Dia kena banyak baca zikir.
Allah la ma'ana ma ataita wa la mu'tiya ma ataita wa la yanfa'u zal jaddi. Zikir ini merujuk kepada mana la haula wa la quwwata illa billah. Aku tak ada upaya kepada Allah. Datang musibah ni kau yang berikan, kau adalah yang akan beri penawarnya. Penting tuan-tuan. Jadi Imam Abu Talib kata, benda ni rasaan ni ada dalam diri tiap-tiap orang yang dapat tanda-tanda ni. Hati tadi ya. Jadi itu beberapa tanda yang disebut dalam konteks pelajaran kita hari ini. Orang yang faham tentang hakikatul ihsan, batin pada ihsan itu tadi, maka lahirlah daripada lubuk hati dia kecenderungan, keinginan untuk melakukan taat dan ibadah. Dan itu adalah taufik daripada Allah Ta'ala. Dan benda ni bila diikuti dengan amal saleh, dia semakin subur dan lahirlah tanda-tanda yang disebutkan tadi. Jadi ini perbahasan yang akan dibahas detailnya dalam tajuk-tajuk akan datang, yang 7 aqabah. 7 sabatu aqabat. 7 aqabah yang ada. Aqabah ni cabaran yang ada dalam perjalanan ibadah kita nak jadi hamba kepada Allah ni, ada 7 cabarannya. Jadi ini sebahagian dari perbahasan mukadimah ni tentang cabaran-cabaran yang akan kita lalui semasa kita menyempurnakan hidup kita sebagai hamba kepada Allah dalam konteks ibadah. Ya. Alhamdulillah. Ini buku mukadimah tu tadi, kalau kita langsung kan sikit-sikit nama-nama sikit ya kan. Alhamdulillah. Kita berhenti itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung. Sebaik sahaja hal ini terlintas dalam hati seseorang, maka mula-mula ia akan berkata kepada dirinya seperti berikut. InsyaAllah kita akan sambung proses dia kata. Kalau ikut syarah yang kitab itu adalah kitab Sirajul Talib, ini banyak lagi dia syarah tu. Saya sekarang akan korek-korek itu ya. Sudah 9 suku dah kan. Ustaz pasti kita latih masa kita tutup seluruh mana. Orang tadi jumpa dengan ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أننا قد اجتمعنا على محبتك والتقى على طاعتك ووحدنا على دعوتك وتعاهدنا على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وعلم منتهى وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك أحياء معرفتك وعمشان الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب